Halo dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 6. Jadi kali ini kita akan lihat macam mana cara kamu nak jawab soalan yang cikgu beri hari ini lah. Okey, jadi kita akan lihat ada soalan yang mungkin cikgu akan pandukan sampai ke akhir, ada yang cikgu akan beri panduan sebahagian sahajalah. Jadi kamu kena cuba buat sendiri juga. Baik, jadi kita lihat. Ini adalah topik nombor dan operasi. Ini adalah topik tahun 6, topik yang pertama. Okey, maksudnya kita nak ulang kaji balik lah. Okey, sebab kita dah sampai ke hujung untuk tajuk yang ada pada tahun 6. Jadi kita akan ulang balik sebagai ulang kaji. Okey, jadi bab 1 semula. Baik, kita terus kepada soalan nombor 1. Okey. Raja di bawah menunjukkan sekeping kad nombor. Jadi ini kad nombor dia 4.935.000. Okey, 4.935.000. A. Tukarkan nombor itu dalam perpuluhan juta. Jadi macam mana nak tukar nombor kepada perpuluhan juta? Cara dia adalah kamu kena bahagikan dia dengan sejuta, ataupun lebih mudah lompat titik. Okey, lompat titik kalau bahagi, lompat titik ke kiri. Kalau bahagi, okey, kamu kena lompat titik ke kiri. Kalau darab, lompat titik ke kanan. Okey, jadi untuk tukar dia kepada sejuta, maksudnya di sini adalah dia nak ada nombor, lepas tu juta di belakang dia. Dia nak ada perkataan juta di belakang. Okey, jadi cara dia tadi cikgu dah kata bahagi dengan sejuta. Bahagi sejuta maksudnya lompat titik ke kiri 6 kali kalau bahagi sejuta. Jadi sini mula titiknya mesti di belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pergi sini. Jadi 4.935. Jadi sini nombornya tadi adalah 4.936 juta. Okey, jadi jawapan kamu boleh tulis di tepi di bawah sinilah, di belakang ni pun boleh. Sama dengan 936 juta. Okey, tulis elok-elok. Baik, yang seterusnya B. Nombor-nombor berikut terbentuk daripada gabungan digit-digit dalam nombor 4.935.000. Okey, jadi nombor inilah dia kata adalah gabungan nombor-nombor yang ada dalam ni. Okey, baik. Ada 90, ada 35, 49, 53 dan 50. Baik. Antara nombor-nombor di atas, yang manakah berbeza? Beri sebab kamu. Jadi dia suruh kita cek nombor dalam ini. Yang mana yang lain daripada yang lain? Jadi kalau kita lihat satu persatu, okey, kita kena kajilah, okey, sebab menganalisis ini kan kita kena kaji. Apa nombor-nombor yang kita tahu? Nombor yang kita tahu adalah nombor seperti nombor genap, nombor ganjil dan nombor perdana yang kamu dah belajar tahun depan kan? Tahun lepas. Okey. Bukan tahun lepas, awal tahun ini. Okey. Jadi selain daripada itu kita juga tahu ada nombor seperti pecahan, nombor perpuluhan, tapi di sini memang nampak tak ada pecahan, tak ada nombor perpuluhan. Jadi yang tinggal mungkin adalah nombor ganjil, nombor genap atau nombor perdana. Okey. Jadi kita lihat satu persatu. 90. Adakah kita nak mencari nombor genap? Ada tak yang nombor genap dia seorang-seorang saja? Sebab kita nak cari yang berbeza, yang lain daripada yang lain. Kalau nak kira nombor genap, ini nombor genap, ini pun nombor genap. Jadi bukan nombor genap yang kita cari sebab ada 2. Kalau nombor ganjil, ini pun ganjil, ini pun ganjil sampai 3. Jadi nombor ganjil pun bukan yang kita cari. Jadi yang tinggal adalah nombor perdana. Ada tak nombor perdana di kalangan ini? Jadi 90 boleh bagi 10. Boleh bagi 9. Okey. 35 boleh bagi 5. 49 boleh bagi 7. 53, 53 nombor perdana. Kalau 50 boleh bagi dengan 5 ataupun bagi 10. Jadi bukan nombor perdana. Jadi yang tinggal hanya yang ini saja nombor perdana, satu-satunya. Maka nombor yang berbeza adalah 53. Lepas tu kamu beri sebab kerana nombor 53 adalah nombor perdana. Tulis ayat penuh. Okey? Baik. Itu B. Okey, seterusnya nombor 2. Rajah berikut menunjukkan 6 keping kad nombor. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 keping. 3, 3, 6, 3, 5. Okey. Pilih 2 daripada kad-kad itu untuk membina satu nombor perdana. Kamu kena buat nombor perdana. Pilih 2, buat satu nombor perdana. Jadi untuk nombor perdana, cikgu dah minta kamu hafal. Kalau kamu tak hafal, paksalah kamu rujuk balik. Okey, kalau dalam buku teks,
Muka surat 7 ni ada ini. Nombor yang berwarna kuning ini adalah nombor perdana. Okey. Jadi untuk mencari nombor perdana, nombor itu hendaklah, ini peraturan dia, boleh dibahagi dengan dirinya sendiri dan bahagi satu sahaja. Okey, tak boleh bahagi nombor lain. Kalau dia boleh bahagi nombor lain, dia bukan nombor perdana. Okey, baik. Jadi antara semua ni dia nak kamu gabung 2. Okey, jadi pilih 2 untuk jadi nombor perdana. Okey, jadi cikgu lihat di sini ada lebih daripada satu pilihan. Kamu tengok dalam sini. Cikgu bagi contoh, mungkin 53. Kamu boleh ambil 5 dengan 3. Jadi tulis jawapan, mungkin di tepi sinilah boleh 53. Dah dapat jawapan. Ataupun ada lagi nombor lain, cikgu ada nampak. Yang boleh kamu buat. Itu untuk A. Kemudian untuk B, bina satu nombor yang paling kecil daripada kad-kad digit di atas. Pastikan digit 3 tidak berturutan. Dia nak kamu buat nombor yang paling kecil. Nombor yang paling kecil maksudnya kamu kena susun semua nombor ini. Okey, ikut tertib menaik dari kecil. Kecil di depan. Okey, jadi kalau kita tengok nombor ni, nombor mana yang paling kecil? Sifar kan? Boleh tak letak sifar di depan? Tak boleh, sifar tak boleh di depan. Jadi nombor 2 paling kecil. Nombor 2 paling kecil ada ni, 3. Ada 3 pilihan. 1, 2, 3. 3-3-nya nombor 3. Okey, jadi kita letaklah 3 di depan. Lepas nombor 3, seterusnya nombor yang paling kecil yang seterusnya adalah, barulah kamu boleh letak sifar. Jangan tinggalkan dia. Sebab dia paling kecil sebenarnya, tapi dia tak boleh di depan. Jadi dia kedua lah. Okey. Seterusnya adalah 3. Mungkin ni kamu potong. Okey, ni kamu potong. Seterusnya nombor 3 lagi. Sebab dia yang paling kecil yang tinggal. Lepas tu tinggal potong tinggal 6, 3 dengan 5. Nombor 3 kan paling kecil. Boleh tak letak nombor 3 sini? Dia kata sini, pastikan digit 3 tidak berturutan. Jadi tak boleh. Maka 3 ni kena tinggalkan. Ambil yang seterusnya, 5. Okey, 5 di sini. Kemudian barulah 3. 3 dengan 6, barulah 3 dan akhirnya 6. Okey, itu sudah dibagi jawapannya. Kamu kena faham dan tuliskan jawapan dah. Okey, yang seterusnya. Yang ketiga, jumlah pengeluaran biskut pada bulan Januari, Februari dan Mac ialah sifar 84 juta. Okey. Ada 3 bulan ini. Sifar 84 juta jualan biskut. Sebanyak 26,000 keping biskut dikeluarkan dalam bulan Januari. Manakala biskut dikeluarkan dalam Februari dan Mac adalah sama. Jadi kita tuliskan Januari, Februari, Mac. Januari 26,000. Lepas itu Februari dia tak bagi tahu, tapi kita tahu ini dan ini adalah sama sebab dia dah kata sana Februari dan Mac adalah sama. Lepas tu jika bilangan biskut yang dikeluarkan dalam bulan April adalah separuh daripada biskut dalam bulan Mac. Jadi April adalah separuh daripada 1/2 daripada Mac. Mac kita tak tahu, belum tahu berapa. Kalau kita dah tahu, kita boleh letak sini untuk kira dia. Okey. Mana dia tadi? Okey. Hitung bilangan biskut dalam bulan April. Okey, kita nak cari April ini. Sebelum cari April, kita kenalah penuhkan dulu ruang atas ni. Okey, baru kita dapat kira April. Jadi, jangan lupa data yang pertama tadi, sifar 84 juta ni. Okey, sifar 84 juta adalah jumlah Januari, Februari dan Mac. Jadi ini 3 ni, sifar 84 juta. Berapa ni sebenarnya? Jadi cara dia, kalau tadi yang di atas ini kita buat darab kan. Kita nak cari tukar nombor panjang ni kepada nombor macam ni, kita darab, bahagi. Jadi kalau nak tukar nombor yang seperti ini, puluhan juta kepada nombor biasa, kamu kena darab. 1 juta, lompat 6 kali. Jadi sifar 84 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini letak sifar. Dapatlah 84,000. Okey, 84,000. Jadi maksudnya 3 ni adalah 84,000. Yang 2 ni sama. Okey.
Mula-mula buang dulu Januari untuk dapatkan Februari dan Mac. Jadi operasinya tolak. Di sini 84.000, tulis balik. Tolak 26 sifar. Okey. Sifar pinjam 7 14 tolak 6 8 7 tolak 2 5. Okey, dapatlah 58.000. Jadi 58.000 ini adalah untuk Februari dan Mac. Dia kata Februari dan Mac sama. Kalau sama maksudnya kita boleh bahagi 2. Jadi kita ambil tadi 58 sifar. Okey, kita bahagi dengan 2. Okey. 2 2 4 tolak 1 8 turun 18. 9 2 18. Okey, jadi yang ini sifar ni kita boleh letak sini saja. Okey. Jadi 29.000. Maksudnya di sini 29 sifar 29 sifar. Okey, apabila sudah dapat Februari dan Mac, bolehlah kita cari untuk April. Okey, jadi untuk April adalah separuh daripada Mac, setengah daripada Mac. Jadi yang Mac ini kena darab dengan 1/2 ataupun bahagi 2 saja. 29 sifar bahagi 2. Sebab darab 1/2 macam ni maksudnya bahagi 2 sajalah. Okey, sama maksud dia. Okey, jadi kita cuba bahagi 2. 1 2 2. Okey, sini 9 4 2 8 tolak 10 5 2 10. Okey. Jadi mana tadi? Ini sini. Okey, 2 sifar lagi. Okey, jadi kita dapat 14.500. Okey, maka sini adalah 14.500. Okey, jadi ini jawapan dia lah. April sama dengan 14.500. Okey, baik. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya yang keempat. Jadual di bawah menunjukkan bilangan guli di dalam 3 buah bekas yang dikeluarkan oleh syarikat Marble. Okey. Jadi A, B, C ada 3 bekas. Ini jumlah guli dia. 0.75 juta, 250.000 kurang daripada A, suku daripada B. Okey. Tengok soalan dia. Syarikat itu bercadang untuk mengagihkan kesemua guli di dalam bekas C kepada 16 buah pertubuhan. Yang ini dia nak bagi dengan 16. Ini nanti nak bagi 16. Adakah syarikat itu dapat mengagihkan kesemua guli itu dalam kuantiti yang sama? Buktikan. Jadi soalan dia adalah dapat tak bagi sama rata. Ya. Yang sama ni, sama rata. Dapat tak bagi sama rata? Kalau dapat bagi sama rata maksudnya tak ada baki. Jadi kita kena cek ada baki kah? Tak ada baki. Okey. Jadi mula-mula untuk dapatkan untuk kita bahagi 16 ini, kita kena cari dulu suku daripada bekas B. Okey, untuk cari suku daripada bekas B yang atas ni, kena cari dulu 250.000 biji kurang daripada A. Jadi kena tolak dulu. Okey. Jadi yang ini kita tukar kepada nombor biasa, 0.75 juta. Cikgu terus ringkaskan. 0.75 juta akan menjadi 750.000. Okey, 750.000 tolak yang ini. 25 sifar, kita akan dapat 500.000. Okey, kemudian 500.000 adalah B. Okey, jadi ini 500.000 dah tahu dah. Okey, sebab kita dah kira. Okey, seterusnya untuk cari yang ini suku daripada B. Suku daripada B, suku maksudnya 1/4. 1/4 maksudnya bahagi 4. Okey, jadi 500.000 bahagi 4. 1/4 10 248 25. Okey, jadi sini 20 kamu lengkapkan, kira sampai habis. Cikgu ringkaskan saja. 125.000. Jadi sini adalah 125 sifar. Okey, jadi seterusnya bahagi 16. Bahagi lagi.
125 sifar bahagi 16. Baik, untuk bahagi 16 kamu kena ada sifar 16 lah. Okey, kena buatlah sifar 16. Okey, jadi untuk buat sifar 16 kita buat di sebelah ni ya. 1 dengan 6. Cikgu rasa tak perlu buat banyak ni, pun dah cukup. Okey. Jadi ni 1 2 3 4 6. Okey, cukuplah dulu. Okey, sebab nombor ni kecil, nombor ni. Okey. Ataupun kita nak lengkapkan 7, 8, 9. Okey, boleh juga sampai 9. Okey, lepas tu sini sifar 6 ah. Okey, kemudian jawapan dia sini 16 32 48 64 80 96 112. Macam mana cikgu dapat? Cikgu tambah aja ni. 2 tambah 1 3. 2 ni salin. 3 tambah 1 4. 8 salin. 4 tambah 2 6. 4 salin. Okay, 5 tambah 3 8. Sifar ni salin. Macam tu ah. Ini 8 tambah 4 12. 8 ni salin je. 9 tambah 5 14. 4 tu salin saja. Okey. Jadi sudah dapat sifar 16. Maka kita boleh isi yang ini. Okey. 12 memang tak dapat lah. 125 ada tak? 125 128. Ini 7 dapat 112. 7 16 112. Tolak. Ini 3, ini 1. Sifar turun. Okey, 130. 130 ini paling dekat 8. 8 16 128. Tolak. Dapat 20. Okey, 20 cun. Dah tak 20. Okey, ni paling dekat. 1 16 tolak 4 sifar turun 40. Dah tak 40. 32. 2 32 tolak baki 8. Okey, tak ada nombor nak turun lagi. Jadi ada baki. Okey, bakinya 8. Ni ya, nombor 8. Baki dia. Kamu tulis elok-elok lah, kecilkan sedikit supaya tak makan ruang. Okey, jadi maksudnya kalau ada baki, maksudnya tidak dapat diagihkan secara sama banyak. Jadi jawapan kamu tulis di bawah sini. Okey, jawapan kamu. Dia tanya, adakah syarikat itu dapat mengagihkan ke semua guli itu dalam kuantiti yang sama? Syarikat, kamu tulislah, syarikat itu tidak dapat mengagihkan guli kepada dalam kuantiti yang sama. Okey, buat ayat dia. Jadi kamu kena jimat-jimat ruang. Okey, baik. Yang seterusnya, yang kelima. Soalan yang kelima. Di dalam sebuah kotak terdapat 4.520 batang kapur putih, 2.570 batang kapur biru dan selebihnya berwarna hijau. Jumlah bilangan kapur itu ialah 11.740. Okey, jadi jumlahnya 11.740. Dia tak bagi tahu yang warna hijau. Yang biru dengan putih ada. Okey, jadi kita kena cari yang pertama hitung bilangan kapur hijau. Cari warna hijau dulu. Jadi untuk cari warna hijau kita ambil jumlah dia. Okey, jumlah dia tadi 11, mana dia? 740. Kita kena tolak lah. Tolak dengan satu-satu. Okey. 4 5 2 0. Okey, tolak ini dulu. Tolak kapur putih dulu. 2 4 11 7. Okey. Lepas tu tolak lagi sekali. 7 2 sifar. Tolak dengan ini pula. Kapur biru pula 2570. Okey, sifar pinjam 1 12 tolak 7 5, pinjam lagi tinggal 6, 11 tolak 5 6 4. Okey, kita dapat 4650. Okey, jadi untuk A ini jawapan dia. Okey, untuk A. Kemudian untuk B, semua kapur hijau itu dimasukkan secara sama banyak ke dalam 25 kotak kecil.
Kemudian 12 kotak kecil diagihkan secara sama banyak kepada 4 buah sekolah. Hitung bilangan kapur hijau yang diterima oleh setiap sekolah. Jadi ini kena bahagi beberapa kali. Okey, sebab dia tengok dia kata dimasukkan sama banyak. Sama banyak ni adalah kata kunci untuk bahagi ke dalam 25 kotak. Kemudian bagi lagi 12 kotak. Okey, untuk dapatkan berapa dalam satu kotak kita kena kira. Okey, ini untuk B. Okey, jadi mana dia tadi? Okey, hijau 4650 bahagi 25. 4650 bahagi 25. Nah, kamu kena buat sifar 25 lagi lah. Buat Okey, cikgu tak perlu buat sebab cikgu boleh hafal sifar 25 ni. Dia tak susah sangat. Okey. Jadi kalau sini 46, 2 tak boleh. 2 dah 50, jadi 1 je. 1 25 25. Okey, tolakkan 1 2 2 1 5. Okey, untuk kalau 4 sudah 100, kalau 8 sudah 200. Okey, jadi 8 200. Okey, lepas tu 150 150 boleh sebab 25 dia boleh jadi 50 dan dia boleh jadi 100. Okey, jadi 4 darab 25 adalah 100. Tambah lagi 25 bersama dengan 5 ialah 125. Lepas tu 6 dapatlah 150. Okey, 186. Okey, apabila kamu sudah dapat 186, seterusnya dia kata ada 12 buah kotak kecil. Jadi daripada yang dah dibahagi 25 ni tadi, kita ambil 12 buah kotak. Ambil 12 buah maksudnya kena darab balik. Okey, 186 dalam satu kotak kan. Okey, kita ambil 12, darab 12. 26 12 28 16 tambah 1 17 212 tambah 1 3 166 188 111 tambahkan 2 7 tambah 6 13 12 2. Okey, 2232 batang. Okey, ada 2232 batang. Kemudian 2232 batang ini dia kata dia agihkan kepada 4 buah sekolah. Okey, jadi maksudnya ini kena bahagi dengan 4. Okey. 2 2 3 2 bahagi 4. Okey. 5 4 20 tolak 23. Kemudian berapa paling dekat? 5 4 20 lagi tolak 32. Okey. 8 4 32 tolak sifar. Okey. Jadi setiap sekolah akan menerima 558 batang kapur hijau. Okey. Tentu saja. Baik. Soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, Encik Husin membekalkan 1250 ekor ayam kepada pemborong setiap 2 minggu. Okey. Jadi maksudnya setiap 2 minggu dia akan bekalkan 1250 ekor ayam. 2 minggu sekali lah. Okey. Baik. Hitung bilangan ayam yang dibekalkannya selama 15 minggu. Jadi kita kena kira lah. Okey, 15 minggu maksudnya. Okey, contoh sini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saya terangkan. Jadi sini ada 15 yang garisan yang mewakili 15 minggu. Okey, jadi setiap 2 minggu 1250. Jadi maksudnya kalau 2 minggu macam ni, okey, dia ada 1250. 2 minggu lagi 1250. Okey, jadi berapa kali kamu kena darab ni? Kira dulu. Ada berapa pasangan 22 ni? Jadi ada 1 lebih. Okey, 1 lebih tu setengah lah maksudnya. Tak sampai 1250 ekor. Yang ini 1250. Contoh
Ini pun sama, 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 ini pun sama. Kecuali yang ini. Yang ini tak sampai. Okey, setengah saja. Okey, berapa setengah daripada 1250? Okey. Jadi 1250 kena bagi 2 lah baru kita tahu. Okey. Bagi 2 6 12 5 2 4 10 5 625. Okey. Jadi 1250 kita kena kira dia 1 2 3 4 5 6 7 kali darab 7. Lepas tu tambah dengan yang satu ini. Okey. Nah, jadi kita kira 7 sifar 7 5 35 7 2 14 tambah 3 17 7 1 7 tambah 1 8 8750. Okey, tambah dengan ini 8750 tambah 625 5 7 13 9. Ini adalah ayam yang dijual selama 15 minggu. Okey. Nah, itu soalan A. Kemudian soalan B pula. Okey, kita asingkan. Ini A. Okey, soalan B. Encik Hussein menyasarkan untuk memperoleh pulangan RM 0.17 juta dalam tempoh 18 minggu jualan ayam. Maksudnya dalam 18 minggu dia nak sasarkan 0.17 juta. Maksudnya 18 minggu, kita cuba wakilkan ke garis lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 minggu. Okey, ada 18 minggu. Okey. Lepas tu dia nak dalam 18 minggu ni dia nak dapat RM 0.17 juta. Ini adalah bersamaan dengan 170,000. Okey, RM 170,000. Okey, tukarlah. Baik. Jadi 170,000 ini dia tanya sini ya. Kita itu sasaran dia lah. Jadi kita teruskan baca soalan dia. Harga seekor ayam ialah RM16. Seekor ayam RM16. Okey. Tetapi pada minggu ke-18, bilangan ayam yang dibekalkan telah berkurang sebanyak 250 ekor. Pada minggu yang terakhir ini, okey, dia berkurangan. Maksudnya dia turun. Dia berkurangan sebanyak 250 ekor. Okey, minggu-minggu lain ini kita ikut yang dia dah bagi tahu awal-awal tadi. Okey, 2 minggu 1250 ekor. Okey. Jadi kita buat macam yang tadilah, kita gabung-gabungkan pasangan-pasangan dia. Okey. Minggu yang 2 minggu ni 1250. 2 minggu lagi sama. 2 minggu lagi sama. Okey, kita cari gabungan dia berapa. Nanti senang kita darab dah. Okey, 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Baik, yang ini kita tak dapat gabungkan dia 2 minggu. Sebab yang ini tadi dah berkurang, minggu ke-18 dia sudah berkurangan. Tapi kita tahu 1 minggu berapa. Okey, macam mana nak tahu 1 minggu dapat berapa ekor? Okey, yang tadi kita dah kira kan. 1 minggu maksudnya 1250 ni kita bagi 2. Seperti di sini tadi kita dah bagi 2, 625. Jadi yang ini, yang satu ni 625. Okey. Lepas tu minggu yang terakhir berkurangan sebanyak 250. Maksudnya sepatutnya ada 625. Okey, tetapi dia kurang 250. Kurang maksudnya tolak. Jadi untuk dapatkan sini pasal kita kira 625. Okey, tolak 250. 5 ni pinjam. Ini tinggal 5, 12 tolak 5, 7, 5 tolak 2, 3, 375. Sorry, 375. Jadi sekarang kita sudah ada maklumat untuk setiap 2 minggu ni
minggu yang kedua terakhir dan minggu yang terakhir. Kita sudah ada maklumat dah. Okey, apa yang dia nak tadi? Soalan dia. Ini, adakah Encik Hussein berjaya mencapai sasaran jualan ayam itu selepas 18 minggu? Jadi dia nak tahu, berjaya tak dia peroleh nilai yang ini? Berjaya tak semua jualan dia ni dapat 170,000? Jadi sudah kita pilih ya ataupun tidak. Jadi cara dia kita kena kira lah berapa sebenarnya dia dah jual. Jadi kita kena darabkan tadi, lepas tu tambahkan semula. Okey. Ini tadi cikgu dah kira 1, 2, 5, 0, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, 8. Bukan 8 minggu sebenarnya, 8 pasangan. Jadi darab 8 lah. 1, 2, 5, 0 darab 8. 8 sifar-sifar, 8, 5, 40. 82, 16, tambah 4, 20. 818, tambah 2, 10. Okey, 100,000 cun. Sampai sini. Sini sampai sini 100,000. Tinggal 2 ni lagi. Okey, 2 ni kita dah tahu, kita tambah sajalah. Okey. Ini bilangan ayam belum lagi duit dia. Okey, jadi 10,000 tambah dengan 625 tambah dengan 375. 10 lagi 1. Jadi 11,000 ekor ayam dia jual. 11,000 ekor ayam ini, untuk tahu harga dia dah bagi tahu sini. Harga seekor ialah RM16. Okey, jadi kena darab. Okey. 11,000 darab dengan 16 RM lah. Okey, 6 sifar 6 sifar 616 1 sifar 111 tambahkan semua sifar 71. Ini RM. Jadi 170,000. Okey, ini yang dia berjaya jual. Okey, ini sasaran dia. Jadi dia capai tak? Mencapai. Okey, jadi kalau mencapai tik sini. Okey, jadi untuk semua panduan yang cikgu bagi ni tadi, kebanyakannya cikgu dah pandu sampai ke jawapan dia sekali. Jadi apa yang kamu perlu buat, okey, kamu buat semula tapi tulis elok-elok lah. Okey, jangan tulis macam tengok, sebab cikgu ni bagi panduan. Bila cikgu bagi panduan memang dia melompat sana lompat sini lah. Okey, banyak pengiraan yang tak perlu pun cikgu masukkan juga. Okey, macam gambar-gambar ni tak perlulah sebenarnya. Okey, jadi kamu buat semula, tuliskan dengan lebih kemas. Okey, macam ini pengiraan ini letak sebelah menyebelah. Ada cantik. Okey, semua pengiraan-pengiraan ni susun kemas-kemaslah. Okey, mana yang kamu tengok kalau dia panjang. Okey, misal kata panjang sampai masuk ke dalam soalan lain macam ni, kamu cuba kecilkan dia, pendekkan dia. Tulisan kamu kecilkanlah ataupun buat lurus macam ni lah. Okey, jadi selamat membuat kerja rumah. Okey, sekian saja daripada cikgu. Terima kasih.